Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kali ini aku nak respon pasal video Ustaz Rizal. Ustaz ni kemah. Dia buat apa yang Nabi buat sahaja. Apa yang Nabi tak buat, dia tak akan buat. Hebat Ustaz ni. Tara Imam Syafi'i pun dia bahan. Apatah lagi lebay-lebay lah ni. Lagilah dia hentam. Tapi tak apa, kita tengok dulu video dia. Lepas tu kita jawab. Kita bila nak doa kena ada majlis. Kena ada tekong. Nak kena ada ketului, kata orang utara. Sehingga orang bergantung harap. Kalau nak doa, kena pergi cari. Siapalah, Tok Lebay manalah nak tolong baca. Apalah payah yang hang nak minta sangat tu. Dia kata, saya baru beli rumah. Saya nak minta supaya rumah ni berkat. Hang dan ahli keluarga hang baca. Masuk dalam rumah, baca suratul Baqarah, salat 2 rakaat, doa, ya Allah ya Tuhanku, aku bersyukur di atas nikmat yang kau berikan ini. Jadikan rumah ini baik untuk aku dan keluargaku. Lindungilah apapun keburukan yang ada pada rumah ini, pada diriku dan keluargaku. Kepada engkau sahaja aku berserah. Takkah payah sampai nak panggil Tok Lebay Longgak ni mai? Apabila orang-orang agama menjadikan doa ini begitu payah, ada protokol dia, ada istiadat dia, ada tata cara dia, sehingga orang rasa nak berdoa tak boleh baca sendiri, kena harap tekong ni mai baca. Dan tekong ni pun bukan nak mai baca saja. Dan saya juga pelik, orang lain yang nak pergi Mekah, orang lain yang doa, yang nak naik kapal terbang orang lain. Orang yang tak naik pula lebih-lebih baca macam dia nak naik. Kita diperlih kena ubah budaya ni. Siapa yang berhajat pada benda tu, dialah doa. Okey, kesimpulannya. Pertama, Ustaz Rizal kecam ustaz-ustaz yang menjadi tekong doa bersama orang-orang awam. Dia kata ada agamawan yang membuat protokol untuk berdoa sehingga orang awam kalau nak berdoa terpaksa menjemput mereka. Alahai mat, hang punya khayalan tu teruk sangat. Macam orang minum ketum campur pumakila. Agamawan mana yang mengatakan kalau nak berdoa wajib kena jemput mereka? Mereka datang untuk tekong majlis doa ni sebab orang jemput. Orang berhajat kepada mereka untuk berdoa. Orang awam ni anggap orang agama ni orang yang baik, orang soleh, orang yang banyak amalan. Mudah-mudahan doa mereka cepat dikabulkan. Mana ada agamawan terhegeh-hegeh atau paksa orang kalau nak berdoa kena melalui mereka. Orang agama yang menerima jemputan pun bukanlah nak apa-apa balasan, melainkan nak tunaikan hajat orang yang menjemput mereka. Ustaz Rizal cubalah sekali-sekala bersangka baik dengan agamawan selain lebay perleh. Kata berpegang pada sunnah. Sunnah apanya kalau duk bersangka buruk dan jadikan sangkaan buruk tu sebagai modal ceramah. Salahkah berdoa beramai-ramai? Dan salahkah orang awam meminta orang soleh untuk berdoa untuk mereka? Walaupun mereka boleh doa sendiri. Kedua-dua jawapannya boleh dan ada dalilnya. Dalil baca doa beramai-ramai, yakni seorang berdoa dan diaminkan oleh orang lain. Ada hadis riwayat Tabrani, an Abi Hurairah qala للناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. Yang bermaksud tidak ada satu kaum yang berkumpul, sebahagian mereka berdoa dan sebahagian lain mengaminkan, kecuali Allah mengkabulkan doa mereka. Perawi hadisnya sahih kecuali Ibnu Luhai'ah. Ia adalah hadis hasan. Hadis seterusnya, malaikat Jibril berdoa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril berdoa di hadapan Rasulullah, syaqiya 'abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia berpisah dengannya dalam keadaan tidak diampuni. Setelah Rasulullah SAW mengaminkan doa pertama, Jibril berdoa pula, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannata. Celakalah seorang hamba yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya
atau salah satu darinya, tetapi keduanya tidak membuat ia masuk syurga. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam banyak riwayat tentang keutamaan berselawat kepada beliau. Pada doa ketiga, Jibril berdoa, "Syaqiya 'abdun zukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaika." Celakalah seorang hamba yang disebutkan namamu di dekatnya, tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Setelah mendengar ini, Rasulullah SAW menjawab, "Amin." Kemudian para sahabat Nabi SAW berdoa dan Nabi SAW mengaminkan. Hadis tadi menunjukkan ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan. Kalau bahasa kita, yang berdoa itulah dipanggil tekong doa. Jadi ada dalil tak? Ada je. Cuma lebih peralih ni tak jumpa. Bila mereka tak jumpa, kira tak ada lah. Walaupun orang lain jumpa. Seterusnya, hukum minta orang soleh doakan untuk kita. Dalam sebuah hadis yang panjang dalam menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, sekiranya kamu mampu untuk meminta dia, yakni Uwais Al-Qarni, beristighfar, yakni mendoakan keampunan buat diri kamu, maka lakukanlah. Hadis ini riwayat Muslim nombor 2542. Dalil ada je, cuma Rizal je yang tak jumpa. Sikap lebih peralih ni bila mereka tak jumpa dalil, bermakna dalil tak pernah ada. Lepas tu guna kaedah fiqh Maulana Rizal, Nabi tak buat, maka tak boleh buat. Perbuatan di dalam hadis tadi, Nabi tak buat. Tetapi Nabi SAW memberikan panduan kepada Umar, sekiranya ada peluang berjumpa dengan Uwais, maka mintalah Uwais mendoakan keampunan Allah buat diri Umar. Ini petunjuk jelas yang menggambarkan anjuran kepada perbuatan meminta doa dari orang soleh serta dalil keharusan amalan ini. Demikian juga berdasarkan sebuah riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menunaikan umrah. Lalu baginda memberi izin kepadaku dan berkata, 'Janganlah kamu melupakan kami dari doamu, wahai saudaraku.'" Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 1498. Hadis di atas juga menunjukkan keharusan meminta doa dari orang soleh. Bahkan dibolehkan untuk seseorang itu yang berada pada puncak keilmuan dan ketakwaan untuk meminta orang lain yang lebih rendah kedudukan darinya untuk mendoakan untuk dirinya. Jadi tuan-tuan, dalil ada aja, cuma kena rajin membaca, kena rajin mencari, kena rajin bertanya. Jangan kita rasa macam kita ni dah baca semua kitab dalam dunia ni. Lepas tu bagi ceramah kata ini Nabi tak buat, itu Nabi tak buat, bukan sunnah, bid'ah belaka. Yang hang duk bagi kuliah agama lepas maghrib tiap-tiap hari tu, Nabi buat ke? Inilah perangai puak salafi jadian. Amalan orang lain semuanya tak betul. Depa aja betul. Ini yang menjadi punca pergaduhan dan perpecahan dalam masyarakat. Ibnu Muflih Al-Hambali mengatakan bahawa sepatutnya diraikan adat yang diamalkan oleh sesuatu kaum selagi mana ia tidak menyalahi syariat. Berbeza dengan lebay peralih, mereka ni jenis tak reti nak berlapang dada dan hanya anggap mereka je yang benar. Sekadar itu sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.